Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan sidang jamaah yang dikasihi, rahmat Allah untuk kita dapat sampai ke 27 Ramadan. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita untuk dapat meneruskan hinggalah ke penghujung Ramadan. Dan Allah pimpin kita untuk dapat melakukan ibadah fardu dan sunat dengan baik. Diberikan kepada kita kesihatan untuk dapat kita memanfaatkan sebaiknya waktu-waktu terakhir ni demi mencapai redha-Nya. Mudah-mudahan kita tinggalkan Ramadan dalam keadaan Allah memberikan kita sifat takwa. Tuan-tuan sidang jamaah yang dikasihi, saya sebenarnya berniat untuk nak sambung kuliah kita yang lepas tu tentang 15 perkara tanda Allah sayang kepada seorang hamba, dan kita telah membicarakan 4 perkara. Tapi oleh kerana kita masuk dalam hujung Ramadan ni, saya nak pergi kepada satu tajuk, iaitu tentang niat pelaksanaan penentu natijah. Daripada hadis Nabi SAW, hadis permulaan dalam hadis Arba'in, Rasulullah menyebutkan awqama qal innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap sesuatu itu bermula dengan niat, dan seorang itu akan memperolehi apa yang dia niatkan. Niat ni adalah cetusan yang timbul di dalam, kemudian berlakulah tindakan. Wa kullu syai'in sababah. Setiap sesuatu itu berlaku ada sebabnya, dan sebab terjadi itu bermula dengan niat. Tak ada tiba-tiba nak buat. Saya tak tahu macam mana saya boleh sampai. Tak ada, tuan-tuan. Dia ada gerak dalam dah. Gerak dalam ni yang kemudiannya diproses jadi maklumat dan dipersetujui oleh hati raja dalam diri, maka dikerjakanlah oleh tindakan. So apa kita nak jaga? Oleh kerana dia ni hadis yang besar sebenarnya. Sebab kalau contoh saya kata kita pergi kerja, orang meniaga kan, lepas balik kerja bawa Grab pula, Grab food lagi, Food Panda lagi, isteri pula buat pula kerja lain. Untuk apa? Untuk nak tambah rezeki. Untuk nak bantu suami, sebab suami tak cukup. Suami kerja pasal apa? Pasal nak cari rezeki yang halal untuk membesarkan anak-anak. Saya ganti ayah saya mati. Dia tak sambung belajar. Dia bekerja sungguh-sungguh di sisi mak dia. Sampai adik-adik dia semua 5-6 orang lepas universiti kerja bagus-bagus, dia kerja biasa je. Untuk tidak ada masalah, tapi mesti kerana Allah. Sebab kerana ni akan menentukan sikap kita. Kita buat bagus ke tidak. Nak balik kampung, mula-mula duk ingat 17 hari bulan tu boleh, tahu-tahu sampai Jun pula. Tu pun tak tahu, tuan-tuan, Jun ke apa ke. Tak apa. Yang penting gini, katalah ada peluang nak balik kampung, pasang banyak-banyak niat. Banyak niat ni bagus. Satu, kalau mak ayah masih ada, nak ziarah mak ayah. Kalau mak ayah tak ada, nak ziarah adik-beradik. Silaturrahim. Silaturrahim ni ialah menghubungkan rahim yang sama, berkongsi rahim nenek moyang yang sama. Kalau dengan kawan, dipanggil untuk kita menjalin ukhuwah. Nak jumpa kawan-kawan lama, alhamdulillah, pasang banyak-banyak niat. Nak ziarah kawan mak dan kawan ayah, pasang banyak-banyak niat. Nak ziarah kubur mak dan ayah, pasang. Sebab kalau terlepas salah satu, banyak lagi yang lain yang akan kita dapat. So banyak niat ni sangat bagus. Niat ni akan menjadikan kita berbuat sesuatu tu dengan seadilnya, ataupun kita khianat. Orang pergi kerja,
Bila dia niat nak cari rezeki, untuk siapa? Untuk anak-anak dia. Dia kena pastikan bukan hanya niat dia bagus, pelaksanaan juga bagus. Dan kita nak masuk bab yang kedua. Singkat tuan-tuan, tapi mari kita faham betul. Supaya kita dapat lalu hujung Ramadan ni, 3 hari ni dengan betul-betul. Kalau terlepas yang lain, jangan terlepas 3 hari ni. Berbuat sesuatu yang bagus. Dia jaga waktu ambil kerja, waktu dia berikan kerja. Kerja patut siap hari ni, siap hari ni, tak bawa pulang sampai besok. Sebab dia tahu dia ada kemampuan untuk siapkan hari ini. Semua ni sikap. Cara dia melaksanakan sesuatu. Mari kita mulakan. Sebab niat saja tak cukup. Dia mesti nampak pada pelaksanaan. Pelaksanaan tu datang daripada gerak dalam dia. Apa kata Nabi? Orang yang lurus hatinya akan lurus lidahnya. Orang yang lurus lidahnya akan lurus sikapnya. So dia mula kat dalam tu. Nak solat. Kerana dia tanggungjawab. Bila kata nak solat, andainya niat dia tu dimurnikan, dia kata nak solat sembah Allah. Kenapa nak solat seorang diri? Pergilah ke rumah Allah. Siapa yang akan gerakkan benda ni? Pelaksanaan dia yang akan gerakkan. Bila dia sampai rumah Allah, kalau dia niat nak semayang zuhur je, memang dia akan lambat. Dia boleh duduk dekat luar tu layan WhatsApp dulu. Duduk dalam kereta. Sampai dia dengar orang qamat baru dia masuk. Pasal apa? Pasal niat dia. Dia nak sembahyang zuhur je. Tapi kalau dia murnikan niat, sebab tu niat ni kena dimurnikan selalu, dipolish selalu. Dia akan jadi bagus pada pelaksanaan dia. Niat ni di backup oleh iman yang sentiasa bagus. Iman yang dibaja, disuburkan. Maka niat jadi elok. Dia kata dah mari rumah Allah. Dia masuk-masuk, tuan-tuan tengok. Ni bagusnya. Dia masuk-masuk, dia tengok-tengok, tak azan lagi 10 minit. Dia tengok orang sedang sunai tahiyatul masjid. Dia buat tahiyatul masjid. Padahal niat dia nak sembahyang zuhur je. Tapi kenapa dia jadi bagus? Pasti dia buat pelaksanaan tu dengan bagus. Dia datang awal. Bila dia datang awal, masuk ke rumah Allah. Rumah Allah tempat apa? Tempat orang beribadah. Suasana ibadah. Walaupun dia datang hanya niat nak tunai solat fardu, tiba-tiba dia tambah dengan amal-amal soleh. Niat ni jadi elok, 2 perkara. Pertama, siapa kita kawan. Kedua, di kawasan mana, tempat mana, persekitaran mana kita berada. 2 tempat ni menentukan. Jadi kalau kita nak jadi elokkan niat kita ni selalu, pertama, kena ada sahabat. Kawan ramai tak apa. Tapi sahabat ni kena ada. Sahabat ni yang sokong kita bila kita buat baik, angkat kita bila kita jatuh, tolak kita bila kita lambat, bersama dengan kita bila kita laju. Ni sahabat. Yang kedua, persekitaran. Kita tahu kita lemah. Jadi kalau kita tahu kita nak masuk waktu zuhur, kita awal lah sikit. Bila kita awal sikit, maka kita akan datang. Tempat untuk jadikan kita awal adalah masjid dan surau. Sebab kalau kita duduk di rumah, kita tahu. Kita mungkin akan solat pukul 1.20, mungkin solat 2.20, mungkin solat 3.20. Sebab bagi kita solat dalam waktu. Saya selalu suka katakan, kita nak sesuatu yang bagus daripada Allah. Kita solat ni untuk siapa? Bukan untuk Allah. Kita puasa untuk siapa? Hujung niat kita semua lillah. Kerana Allah, untuk kita. Tuhan bukan perlu puasa kita. Tuhan bukan perlu sembahyang kita. Tuan-tuan, kalau kita tengok perbahasan ni, kalau satu dunia ni tak sembah Allah, Allah kekal agung zatnya. Tetap hebat kerajaannya. Dia tak perlu pun. Dia buat ni benefitnya kita. Jadi kalau kita tahu kita buat untuk kita, kenapa kita buat kurang? Orang tuan-tuan, umum. Tak usah cakap orang soleh, umumnya. Dia kalau untuk dia cari pakaian yang bagus. Tapi kalau dia nak bagi kat orang, dia bagi pakaian yang buruk. Maksudnya apa? Untuk dia tahulah. Dia nak yang bagus. Ini cerita orang biasa. Kalau orang soleh, apa yang dia pakai bagus, hak bagus juga dia bagi dekat orang. Ini cerita orang soleh. Tapi kita nak cerita kita orang biasa ni. Jadi kalau kita tahu sembahyang tu untuk kita, kenapa kita buat lebih kurang? Duduk di rumah dengan pakai t-shirt, kadang gulung kain je. Baju pun tak pakai. Padahal kita tahu kita nak angkat tangan doa kita minta di masjid dan surau, doa tu juga kita minta di rumah. Maksudnya apa? Kita sembah, kita minta doa pada Tuhan yang sama. Kenapa berbeza cara menyembah?
niat kita. Kita kata nak semayang je. Tapi cuba kita murnikan niat kita. Kita nak sembah siapa? Itu maksud saya. Dia duduk je kat masjid, tak dengar azan lagi. Dia buat tahiyatul masjid. Dia tengok, Allah lagi 5 minit. Tampak ada kotak-kotak tempat menyimpan mashaf. Dia pergi ambil. Baca pula. Lepas tu orang azan, dia letak balik mashaf. Dia bangun buat pula qabliyah. Berapa banyak tambah amal sunat. Sementara nak tunggu tengok nak iqamah, tengok orang duk angkat tangan doa. Dia angkat pula tangan doa, bertambah lagi amal soleh. Tuan-tuan fahamkan maksud saya? Kita berada di tempat yang baik, kita akan jadi baik. Jadi kalau kita tahu Ramadan dah tinggal 3 hari lagi, kita nak masuk bab ni. Apa kita nak buat, tuan-tuan? Kita kena polish betul-betul. Kalau 10 hari yang sudah, 20 hari sudah, saya kata kat diri saya, bohong aja. Kita duk bohong dengan diri kita tiap-tiap tahun, bohong. Masuk Ramadan aku akan jadi elok. 10 hari je. Lepas tu start balik asal. Ni masuk ni dah kira dah. Nak raya macam mana? Raya apa, tuan-tuan? Dah bagi tahu dah, semayang pun tak tahu lagi macam mana. Jadi kalau kita tahu kita terikat dengan benda macam tu, tinggal kita dengan Allah ya. Kena buat yang terbaik betul. Balik kampung pun tak boleh dah. So duit nak balik kampung nak buat apa? Alhamdulillah jimat. Jimat apa, tuan-tuan? Ni Allah Ta'ala bagi ke kita. Maksudnya apa? Duit balik kampung, kira dengan minyak, dengan tol, duk dah RM300. Kita tak boleh balik kampung dah. Kalau kita niat nak balik kampung, habis gitu je lah. Duit tu kita kata simpan. Maunya simpan. Habis macam tu juga. Jadi nak buat apa? Ambil 300 tu, telefon kakak kita. Kak, kawan mak, kawan ayah duk ada kat kampung lagi. Ada 6 orang. Taklah susah. Tapi sakit macam tu lah. Jalan tak larat dah. Akak, ni nak masukkan 300 ni, akak tolong bagi kat dia orang seorang RM50. Kata angah yang bagi kita ni. Apa kita sedang buat tu? Kita sedang menghubungkan ataupun hubungan dengan teman mak dan teman ayah. Antara ciri anak yang soleh ialah dia buat hubungan dengan teman mak dan teman ayah. Tuan-tuan nampak tak? Tetap 300 tu boleh dimanfaatkan. Hujung Ramadan, kita nak kerja yang tu je. Nak kerja kelebihan sisi Allah. Nak jadi orang soleh yang Allah kata la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Nak ambil itu. Hujung-hujung Ramadan ni. Tak apalah nak beli kuih. Tapi niat kita nak beli kuih ataupun kita nak bagi juga ke orang-orang lain. Tuan-tuan di Selangor ni, tak tahulah kita terikat dengan PKP ni. Tapi di Selangor ni ada desa kasih yang dibangunkan oleh Lembaga Zakat Selangor. Susah semua orang tu. Allah jiran kita pun ada, tuan-tuan, kita tahu susah. So kita pergi, tuan-tuan, beli kuih lebih sikit, kuih yang kita makan. Jangan kita makan yang kita beli RM35, yang nak bagi ke orang kuih RM25. Tuhan tak tahu ke benda tu? Kita bagi tu untuk siapa? Bukan untuk dia nak makan. Kita bagi tu nilai dia ialah Allah nak nilai. Jadi kalau kita tahu Allah nak nilai, apa yang kita makan, kita bagi ke orang. Kucing mari duduk kat tepi kita. Dia nak apa, tuan-tuan? Kalau kucing mari duduk tepi kita. Ada kucing duduk mari duduk tepi kita. Nak uai suku, otak dia. Dia main tepi kita memang dia nak makan. Ada orang dia tarik lauk tu, tinggal tulang. Dia kata apa? Kucing ni suka tulang. Allah kesian duk nyonyok tulang tu. Orang yang bagus dia buat apa? Dia kata apa? Kucing ni lapar. Makhluk Allah macam dia juga. Dia minta ke Allah, ya Allah bantulah aku sesak. Ya Allah keluarkan aku pada masalah aku. Allah nak keluarkan, tapi Allah tengok macam mana engkau pula dengan makhluk aku. Antara doa mudah makbul adalah kita memberi. Bersedekah. Dia panggil budak kedai tu, "Dik, bawa kat abang seketul lagi ayam." Masya Allah, ayam yang dia makan, dia minta seketul lagi, dia bagi kat kucing tu. Kemudian kita heran, kenapa hidup kita berubah? Sebab kita layan semuanya sama. Niat bagus, pelaksanaan juga mesti bagus. Jangan niat nak bagi, tapi bagi kurang. So ni antara perkara-perkara tuan-puan kita nak buat di hujung-hujung Ramadan ni, kita nak polish balik. Kita bukan tak buat, tapi memang kita buat sebaiknya, sesempurnanya. Supaya kita keluar dengan bergaya. Bergaya bukan pada pandangan manusia, bergaya pada pandangan Allah. Barulah di awal pagi 1 Syawal tu kita bersyukur. Kenapa? Kita menafaatkan. Kita dah terlepas 27, tapi 3 hari terakhir kita buat yang terbaik. Ada orang daripada awal bagus, Alhamdulillah. Ada orang kata jika ini Ramadan terakhir, andainya ini Ramadan terakhir. Ya tuan-tuan, Ramadan terakhir tak mesti kita mati. Mungkin kita panjang umur tahun depan, tapi tak boleh semayang dah ke masjid. Tuan-tuan faham tak maksud saya? Masjid ni buka tapi kita tak boleh mari. Kenapa? Tersadai stroke duduk atas katil bedridden. Ini juga Ramadan terakhir bagi kita untuk semayang.
di surau An-Nur ni. So kita kena muliakan sungguh-sungguh. Kalau kita boleh datang qiyamul lail, jangan cari malam ganjil. Untukkan betul 3 malam. Kita memburu Lailatul Qadar tak apa, tapi jangan beramal kerana Lailatul Qadar. Sia-sia je amalan kita. Beramal tetap kerana Allah. Ada orang kata apa? Dah lepas dah kot Lailatul Qadar. Nampak pagi macam tu gelap semua. Memang dah redup tuan-tuan musim ni. Dah lepas artinya apa? Tak buat dah. Kalau kita berbuat kerana Allah tanpa mencari kemuliaan Ramadan ni, Ramadan Allah tak sebut pun ganjil atau tidak bab Ramadan ni. Buat sunat seperti mana fardu, buat fardu 70 kali ganda. Nak ambil kelebihan. Dan nak dapatkan kemaafan Allah. Maksudnya apa? Kita buat 10 kat sini, 11 campur witir, balik rumah tuan-puan sambung lagi. Itu maksudnya. Kalau tak buat di masjid surau pun, buat di rumah kita. Baca Quran, dah khatam dah. Jadikan Quran ni kebiasaan kita. Kita boleh khatam sebulan. Kalau fikir-fikir ni, payah aku nak khatam ni. Contohlah begitu. Tapi aku gagah dapat juga. Alhamdulillah. Tapi kita ni kena tidak soleh. Sebab bulan Ramadan kita tengok suasana semua orang duk beribadah, semua orang duk baca Quran. Sedaplah nak baca Quran di mana-mana. Lepas Ramadan tak ada. So macam mana kita nak kekalkan? Dah habis dah kita khatam Quran. Ambil Quran tu baca 3 ayat. Saya selalu suka nasihatkan. Sebab saya duduk di beberapa sekolah tahfiz ni, mak ayah datang dia kata saya tak mampu nak buat macam anak saya. Saya kata tak, tuan tetap boleh buat. Sebab apa? Sebab kita pernah ziarah, pernah saya cerita ni, tapi saya nak buat bagi kita ingat balik. Pernah ziarah tuan-puan satu tanah perkuburan, ketika satu empangan tu nak dibangunkan, 2 buah rumah di kawasan tu diangkat, dipindah tempat lain. 5 kubur tu, bila tengok, mayat tu kekal macam mana dia orang tanam dulu. Paling lama tahun 50-an. Paling akhir tahun 80-an. Perempuan ada, saya tak ingat berapa orang, tapi lelaki. Tahun 80-an, tak ada lagi penghafaz Quran di sana. Habis dia orang tu kenapa? Tanya kawan-kawan dia yang masih hidup, tanya cucu-cucu dia kata apa? Dia orang ni, mainan hidup dia Quran. Tuan-tuan tahu bila dia sebut mainan hidup, maksudnya apa? Duduk seorang-seorang, teringat hati, rasa susah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Dia baca je. Teringat kereta lalu depan rumah dia. Anak orang sebelah balik, dia teringat ke anak dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ila akhir ayat. Habis dia baca, ya Allah, kau kuatkanlah iman anakku. Pastikan rezekinya hanya rezeki yang halal yang dia cari. Hebat tuan-tuan. Ni orang mainan hidup dia Quran. Maka hiduplah Quran tu bukan hanya dibaca atas masjid dan surau, bukan hanya dibaca di bulan Ramadan, tapi dibaca sepanjang masa. Kesinambungan daripada Al-Quran, ibadah di bulan Ramadan, berlaku di luar Ramadan. Bermakna apa? Iman kita sedang disiram. Maksudnya apa? Maksud kita sedang duduk di atas jalan takwa. Kan hebat tu? So mari kita suburkan betul-betul. Niat dah bagus dah masuk Ramadan ni. Pelaksanaan. Patutnya makin hujung makin bagus kita. Tuan-tuan, saya suka buat contoh ni. Banyak kali saya buat kalau saya datang sini. Saya nak sebut sekali lagi. Pasal apa? Ada setengah kisah sahabat kata Rasulullah sebut berulang-ulang kali sampai kami anggap bahawa perkara itu adalah wajib. Padahal cerita. Benda tu pentinglah katanya. Ini benda besar. Tuan-tuan dulu, nampak je kan, tuan-tuan ni macam tak larat dah, umur pun dah 60, 70. Tapi dulu waktu muda entah ahli sukan setengahnya. Pernah terlibat dengan sukan. Baik tuan-tuan, saya nak sebut macam ni. Kalau tuan-tuan tonton dekat TV ke, tuan-tuan tengok acara balapan ni acara padang lah. Peringkat dunia punya larian ke, Olimpik ke. Tuan-tuan, paling jauh dia orang pusing, yang maraton tu lain. Pusing padang. Berapa ribu tuan-tuan? 10,000 meter. 10,000 meter ni, kalau satu pusingan padang, international standard berapa tuan-tuan? 400 meter. 400 meter international standard. Kita pun buat macam tu. Kalau 10,000 meter, berbelah kalilah pusing. Bila yang duduk kat tempat garisan awal tu, dia angkat dia pistol, lepas tu dia pun tembak. Oh, tembak sungguh tuan-tuan.
Berpuluh negara yang terlibat ni akan start lari pelari dia. Bila masuk je pusingan kedua, semuanya akan duduk di garisan yang paling rapat dengan padang. Tuan-tuan tengok, mereka mula terpisah. Pelari-pelari hebat akan duduk dalam kumpulan pertama. Tapi seorang pun tak pecut. Momentum lari dia orang sama aja. Tapi duduk tempat yang pertama. Berarti larian dia orang tu laju. Tapi sama. Kemudian datang kelompok kedua, ketiga, lepas tu berteraburlah ke belakang. Bila dia orang pecut, tuan-tuan? Pusingan akhir. Itu pun bila? 200 meter terakhir. Dia pecut habis tenaga. Kenapa? Dia tahu pemenangnya ialah siapa yang sentuh garisan penamat. Bila umur kita sampai 40, kita dah melewati umur asar. Dan Allah izinkan datangnya Ramadan. Tuhan nak buat apa? Tuhan nak padam kesalahan kita. Bukan takat ampun. Ampun maghfirah. Tapi afu. Afu ni maaf. Tu kita duk minta antara dua tarawih. Afu. Afu ni punya hebatnya. Kalau ampun, Tuhan tunjuk kesalahan tu di padang mahsyar. Tapi kemudian dengan rahmat Allah, Allah kata aku ampunkan. Tak malu tuan-tuan. Kita kata tak apa. Tak apa-apa tuan-tuan. Malu kita ni tuan-tuan. Yang tengok siapa? Datuk nenek sebelum kita. Yang tengok siapa? Anak cucu selepas kita. Daripada kita balik, catatan mula ditulis sampai hari kita mati. Dalam gelap, dalam terang. Hak kita tak teringat langsung dah Tuhan tunjuk. Ada orang cair isi di wajahnya kerana terlalu malu dia ditunjukkan. Nabi-nabi semua tengok. Para malaikat, Jibril semua tonton. Allahu Akbar. Di hadapan Qadi Rabbul Jalil. Tapi afu Allah. Kesalahan itu dipadamkan. Sehingga malaikat yang mencatat amal kita tuan-tuan. Daripada kita balik itu pun seolah-olah dilupakan. Seolah mereka tidak pernah mencatatnya. Hanya Ramadan. Punya hebatnya. Sebab tu tuan-tuan, orang kalau dia rasa musafir, walaupun ada nas dalam ayat 184, Allah benarkan orang yang marid, sakit dan safar, orang yang musafir ini untuk berbuka puasa. Tapi ingat, kalau kita boleh puasa, kita tak terganggu larat lagi, puasalah. Kenapa? Allah sebutkan di hujung ayat, berpuasa itu lebih baik. Pasal apa tuan-tuan? Sepakat para ulama mengatakan apa? Andainya dia ganti selepas Ramadan satu hari yang dia tinggalkan, tidak akan sama dengan walaupun dia berpuasa 1000 hari untuk nak ganti satu hari di bulan Ramadan. Nak cerita keberkatan dia. So mari tuan-tuan, saya, tuan-tuan semua ambil betul peluang untuk dapat kita menafaatkan sungguh di hujung ni. Nak dapat afu, pemaaf Allah tu. Apa kita nak buat? Mai tuan-tuan, kita tengok. Saya berhenti 10.30 boleh tuan-tuan Boleh? Kata boleh bila tuan-tuan, sebab memang saya nak berhenti 10.30 pun. Maksud, tuan-tuan dengar ni. Kalaulah kita pernah berdosa dengan orang, inilah saat kita nak minta maaf. Sebelum Ramadan berakhir. Tuan-tuan, kalau siapa masih ada mak lagi, umur kita macam ni, tapi mak kita duduk ada umur 80 tahun, telefon dia. Nak balik tak boleh, mak kita duduk di kampung, adik kita duduk dengan mak kita. Telefon lah, buat video call. Mak, Along ni. Mak kita pun tak apa nak dengar dah tuan-puan, tapi dia kenal dah kita. Seronok dia dapat tengok muka kita. Sebab orang tua-tua ni dia suka tengok muka. Jangan duduk telefon pakai ni. Along nak tanya mak ni. Sepanjang mak besarkan Along sampai sekarang, ada tak mak simpan kat hati mak rasa tak senang dengan Along? Tu cara minta maaf dengan mak ayah. Ajar anak-anak kita tuan-tuan bila balik ni. Ajar anak kita tu. Cara nak minta maaf dengan mak ayah, tanya. Mak ayah dah simpan tak? Bohonglah tuan-tuan. Bohonglah. Umumnya, setiap orang kita jadi mak, jadi bapa ni, kita ada satu dua benda kita simpan hati kat anak kita. Sebab tu kita ni tuan-tuan, sebelum Ramadan berakhir, kita pula dah jadi bapa dia. Jadi mak pesan kat isteri kita balik ni. Malam ni tuan-tuan, sampai nak berakhir Ramadan, pesan kat isteri kita nak tidur malam, ambil kaedah orang soleh. Da'bus salihin, budaya orang soleh. Dia buat apa? Ya Allah, Engkau telah pun mengatakan melalui lidah Nabi-Mu bahawa redha Engkau pada redha mak dan ayah. Maka pada malam ini, ya Allah, anak aku, sebut 1, 2, 3, 4, berapa orang anak kita? Sebut semuanya. Aku redha akan mereka
Maka aku mohon kepada engkau, ya Allah, wahai Tuhan yang maha pemaaf, redalah engkau akan mereka. Start maafkan anak kita. Supaya apa? Nama kita ditulis oleh Allah sebagai pemaaf. Barakah Ramadan. Pesan kat isteri kita. Sebab isteri kita, mak ni lagi dahsyat menyimpan. Pasal apa? Pasal dia mudah sangat tersentuh. Kita ni mudah lupa. Jiwa kita besar. Ayah ni. Isteri dia mudah tersentuh. So pesan ke anak kita, kalau dia cakap dengan mak dia, tanya mak. Jangan kata, mak, maafkan Along. Mana-mana mak, mana-mana ayah kan kata, ya, ayah dah lama maafkan. Tapi lah hati. Tuan-tuan, yang kedua. Tuan-tuan ada isteri, saya ada isteri. Balik tuan-tuan, duduk depan isteri kita. Kita panggil apa isteri kita, tuan-tuan? Yang. Panggil darling, pensan terus bini kita bawa hospital. Tak tahu hospital mana nak hantar. Tak apalah tuan-tuan, kita panggil apa kat isteri kita pun. Kan? Kita kata kat dia, katalah kita kata yang dah 60 tahun ni umur kita. 40 tahun dah kita kahwin. Sepanjang abang hidup dengan yang ni, abang nak minta maaf, abang banyak salah. Tuan-tuan, nak minta maaf dengan isteri, dengan anak, lain dengan mak dan ayah. Jangan kita kata kat isteri kita bila kita nak minta maaf, yang dah sampai ujung Ramadan ni, abang tengok yang ni banyak salah. Jangan tuan-tuan. Jangan sebut salah dia. Pasal apa? Dia lah hati dia kata apa? Dia awal-awal dia pangkah dah kita. Makhluk ni kejap lagi aku sebut salah dia. Dia lagi dahsyat menyimpan, tuan-tuan. Dengan isteri jangan, tuan-tuan. Baik sebut salah kita dulu. Abang banyak salah dengan yang. Dia akan kata apa? Tak adalah bang. Yang tu tengok yang banyak salah. Yang syukur ada suami macam abang. Dia kata tuan-tuan, tapi hati dia ada. Cuba tuan-tuan sebut tengok kat dia. Daripada dulu anak kita lahir, abang rasa abang tak ada kat tepi yang. Yanglah isteri, yang jugalah suami. Yang ibu, yang jugalah ayah. Memang bang, banyak lagi kalau nak sebut. Nampak tu. Dia mula nak keluar tu. Artinya apa? Dia dah menyimpan. Cara paling senang tak payah tanya kalau dengan isteri ni. Balik tuan-tuan, ni sebelum Ramadan berakhir. Wallah tuan-tuan, niat kita baik kan? Buat pelaksanaan juga dengan baik. Abang nak minta maaf ya. Memang abang banyak kata tersilap. Tak makan apa yang masuk komen. Abang tak fikir tentang masa, tenaga yang habiskan. Dah lah dengan anak-anak lagi. Abang kadang boleh balik, tapi abang tak balik. Kadang yang dah masak, abang makan kat luar. Abang tak raih perasaan yang. Abang tinggal tak makan je. Padahal yang tak makan, tunggu nak makan dengan abang. Anak-anak ajak makan pun tak nak makan. Nak tunggu abang balik. Tapi abang balik, abang tak kira perasaan yang. Abang kuris banyak dalam hidup yang ni. So abang nak minta maaf sebelum Ramadan berakhir. Sebut tuan-tuan. Redha dia penting. Isteri ni doa kita, dia paling hebat. Tuan. Dia paling hebat. Anak kita panggil tuan-tuan. Anak-anak kita kalau tak boleh balik, buat video call dengan dia. Kalau dia boleh balik, tuan-tuan buat satu malam tuan-tuan sebelum berakhir Ramadan. Kalau kita tahu anak kita akan balik pada hari raya tu tuan-tuan, ataupun selepas tu, baik kita buat sebelum Ramadan berakhir. Telefon anak kita, Along, ni ayah nak bagi tahu satu benda. Sepanjang ayah membesarkan Along, ayah rasa ada kata-kata ayah, sikap ayah yang menyebabkan Along tak senang. Tak ada ayah. Dah, Along dengar. Along dengar ayah nak cakap lu sekarang ni. Kalau kita ingat satu dua benda tuan-tuan, kita sebut depan dia. Along mesti teguris dia. Ayah perasan. Ayah perasan apa? Tiap kali bila ayah salap dengan Along tak pernah angkat tangan pun peluk ayah. Tapi ayah tengok bila Umi salam dengan Along angkat tangan Along peluk. Artinya apa? Ada benda Along tak, dalam hati Along tak keluarkan habis. Anda boleh tengok setengah anak tuan-tuan. Bila dia peluk dengan ayah dia, tangan dia duduk bawah macam ni. Ayah dia gagah angkat tangan peluk dia. Dia tak angkat pun. Artinya apa? Dalam hati dia, dia kata, lah orang tua ni berlakon. Tuan-tuan jangan kecil hati dengan saya tuan-tuan. Tapi saya nak sebut ni pengalaman yang saya pernah lalu dengan anak saya. Kita tak sedar tuan-tuan. Niat kita baik tu, serta pelaksanaan kita hancur. Niat kita nak tegur anak kita, cara kita kasar. Tepis tangan anak tu tengah makan, tak tunggu kita dulu nak doa depan dia. Niat kita bagus, suruh hormat, tapi kita malukan dia depan adik-adik dia. Sejak peristiwa tu,
Saya peluk dia dulu cerita ni. Sekarang dia dah 35 tahun dah. Umur 17 tahun tu. Dia boleh. Sejak tu saya tengok dia tak angkat tangan. Saya kata, apa hal budak ni? Saya jumpa dengan orang-orang yang bagus-bagus, tuan-puan. Tuan-tuan, kita tak tahu dengan siapa kita akan jumpa. Kadang bukan kelas macam ni. Kita duduk sembang dengan 2-3 orang, hak tu kadang-kadang jadi ilmu lagi hebat. Sebab tu kalau ada peluang jumpa orang baik, tuan-puan, minta je. Dia nasihatkan kita, wasini, maksudnya wasiatkan. Tegurlah saya. Kadang kita akan dengar kata-kata yang baik keluar pada mulut dia. Dia kata macam tu kat saya, Sabri. Sabri balik, cuba Sabri sebut kat anak-anak Sabri. Apa-apa yang Sabri pernah buat. Mungkin dia ada menyimpan. Saya pun kata kat dia, Muaz tengok muka ayah. Ada tak apa satu yang ayah pernah buat kat hidup Muaz, yang sampai sekarang Muaz kecil hati? Dia diam. Saya tengok kat mata dia start berkaca. Berarti dia dah start tu, dia sedang menahan. Saya kata dia, keluarkan, ayah nak dengar. Ayah takkan bantah hari ini. Dia kata, ayah ingat tahu waktu Muaz tengah nak makan. Dia sebut peristiwa tu. Ayah tepih tangan Muaz depan adik-adik. Malu ayah. Padahal pada kita kecil benda tu. Pasal apa? Kita tengok perangai dia, banyak lagi benda tak elok yang dia buat. Contohnya. Takkan yang tu dia nak kenang. Tak, tuan-tuan. Manusia ni ada syu'ur. Syu'ur ni perasaan. Dia mudah tergugah atas peristiwa yang jadi dekat dia. Niat kita baik kan? Tapi pelaksanaan kita tak jaga. So, betulkan balik. Kita kata kat dia, Muaz, saya minta maaf, memang ayah silap, tak patut buat itu depan adik-adik. Kita pun ulur tangan kat dia nak salam. Dia bangkit pada kursi dia terekam, dia peluk, menangis atas bau kita. Dia nanti, tuan-tuan. Umur berapa dia sebut? Saya kata kat dia tu sebelum dia nak kahwin, umur 25 tahun. Dia menyimpan berapa tahun tu? Dekat 8 tahun. Benda tu je yang tak angkat tangan letak tu. Saya nak cerita apa? Itu yang manusia. Kalau kita sampai depan Allah, Allah buka, tuan-tuan. Mana nak tak kita ni? Tak boleh patah balik lah. Sebelum berakhirnya Ramadan, kalau memang inilah Ramadan yang memang akhir untuk kita, berbuatlah sesuatu yang jadi kemuncak Tuhan pandang kita dengan pandangan rahmat dia. Tapi kalau kita salah, minta maaf, tuan-tuan. Telefon je. Kalau dia tak nak maaf, tak apa, tuan-tuan. Kita mulakan. Sayyidina Umar pernah melalui hal ini dengan Abu Bakar. Berselisih. Dia tak nak maafkan Abu Bakar. Abu Bakar ikut belakang sampai rumah. Dia tutup pintu. Berdiri Abu Bakar depan tu. Menangis dia. Panggil, Umar tak jawab. Dia pergi jumpa Rasulullah terus. Dia nak mengadu, minta Rasulullah tolonglah beritahu kat Umar, maafkan dia. Yang Sayyidina Umar ni pula duduk dalam rumah. Apa hal aku tak maafkan ni? Orang soleh tuan-tuan lain dia orang ni. Dia punya cepat recover tu. Allahu Akbar. Sayyidina Abu Bakar dah sampai depan Rasulullah. Talhah kisahkan cerita ini. Abu Bakar cerita habis kat Rasulullah, merah padam muka Nabi. Tak lama lepas itu, Umar datang. Umar duduk bagi salam, dia duduk depan Nabi. Dia cerita kat Nabi, dia dengan Abu Bakar. Sebiji macam Abu Bakar cerita, dia tak bohong langsung, dia tak lapik. Maka Rasulullah tengok muka Umar, apa Rasulullah kata? Kenapa kamu menyusahkan sahabat ini? Hebat, tuan-tuan, kedudukan Abu Bakar ni. Sewaktu aku datang kepada kamu dan aku berkata kepada kamu semua. Ni semua as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang awal masuk Islam ni, duduk depan Nabi ni. Berarti orang muhajirin semua tu. Rasulullah kata, aku berkata di hadapan kamu, ana Rasulullah. Apa kamu semua kata kepada aku? Kazabta. Kamu bohong. Kecuali lelaki ini. Rasulullah tunjuk kat Abu Bakar. Dia berkata kepadaku, sadaqah. Benar engkau. Punya hebatnya Abu Bakar ni. Nak cerita apa, tuan-tuan? Minta je maaf. So, telefon, tuan-tuan, adik kita tak bertegur sampai 7 tahun. Dulu sebelum COVID ni, sebelum pandemik ni, kita nak balik kampung, telefon tanya mak lu, mak, Alung ada rumah? Ada. Baliklah, kenapa tak balik? Tak apalah mak, nanti Alung dah keluar pada rumah, mak telefon Angah. Apa hal ni? Baliklah. Kamu selalu macam ni. Bila ada Alung tak nak balik, lupakanlah. Ingat mak ni, ingat mak. Tak apalah mak. Sampai bila nak hidup? Kita tahajud bangun bukan main. Buat gotong royong, bangunkan tempat kita bukan main. Derma bukan main. Infak bukan main. Ikut rombongan kemanusiaan bukan main. Tapi dengan adik kita pecah. Dengan abang kita pecah. Telefon, tuan-tuan, sebelum Ramadan berakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Tu nombor tu, Angah ni. Tak. Aku tak simpan. Dahsyat, tuan-tuan.
Abang sendiri tak simpan. Memang nak putus betul dah. Nasib baik mak duk ada lagi. Nasib baik ayah duk ada lagi. Ini apa hal telefon? Angah nak minta maaf. Minta maaf je. Habis nak balik. Macam mana tak boleh COVID? Ni apa hal? Tak ada angin, tak ada ribut nak minta maaf. Angah dulu jahil, bodoh. Tahu pun. Allahu Akbar. Kata sebiji dia balas, kata sebiji dia balas. Rasanya dah empas telefon dah. Tapi tuan-tuan, dah niat nak buat tuan-puan, pelaksanaan ni kita kena gagahkan. Yalah, Angah tak tahu bang. Memang Angah, walaupun kita tak salah, kita tahu salah dia pun ada. Orang yang mulakan itu diangkat darjat oleh Allah. Allah panjangkan umur dia, sihat tubuh badan dia sampai mati. Tak nak kata tuan-tuan? Ni, Ramadan ni. Telefon lah. Dia pun senyap tengok kita duk kata salah kita, salah kita. Yalah, abang maafkan. Selesai tuan-tuan. Dengan kawan-kawan kita, tuan-puan, jiran kita, ada yang cacat. Kan? Tuan-tuan buat kuih sikit, tuan-tuan. Untuk raya ni, sebelum. Jangan tangguh-tangguh, tuan-puan. Benda dengan Islam ni, kena ingat 2-3 perkara. Pertama, bila kita nak ubah, ingat diri kita dulu. Jangan duk tengok, dia tak ubah, asyik aku je, tak usah. Bila kita start nak buat perubahan, pertama, ingat kita dulu. Yang kedua, buat dengan benda yang kecil. Jangan fikir besar-besar. Nantilah, dekat nak raya, hari raya, tak usah tangguh. Jangan duk fikir nak buat besar. Nanti kalau aku ada duit, aku nak baiki bumbung rumah dia sekali. Tak payahlah tuan-tuan, rumah kita tak lepas, bumbung rumah orang apa. Fikir yang kecil-kecil yang kita mudah nak buat. Beli je kuih raya, hak kita duk makan, hak sedap tuan-puan, kita nak ziarah dia. Kita nak bagi dekat dia, lepas tu kita nak minta maaf dengan dia. Orang mudah lapang hati bulan Ramadan ni. Sebab apa? Sebab syaitan dibelenggu. Pintu neraka ditutup. Allah sedang memberikan rahmatnya. So nak ambil peluang betul. Dia pun heran macam mana dia boleh maafkan kita. Kita pun heran macam mana kita boleh maafkan orang. Ramadan ni. So ambil peluang tuan-puan dengan siapa pun manusia keliling kita ni. Kita tuan-tuan, last lah ni, dah sampai lebih dah daripada time yang diperuntukkan. Saya nak pesan tuan-tuan pada diri saya dan kita semua ni, apa pun yang kita nak buat, kita buat sebaiknya. Buat sebaiknya. Saya nak sebut yang akhir ni. Kalau kita nak memberikan tuan-tuan kan, macam kita ada pakaian kat rumah kita. Baju Melayu, ada 5 pasang. Tak pakai dah pun. Baju Melayu tu baju apa? Anak kita 5 orang kahwin, setiap kali kahwin buat baju Melayu baru. Tak pakai dah pun. Tak ada anak dah. Habis simpan buat apa? Mana tahu aku menikah lagi. La ilaha illallah. Pintu rumah pun tak apa nak kenal tuan-tuan. Masuk pintu pagar rumah orang nak menikah. Sudahlah tuan-tuan. Maksudnya apa? Baju tu tuan-tuan, kenal pasti siapa tuan-tuan yang duduk mari masjid ni ke, ataupun duduk kat flat mana-mana tuan-tuan kita tahu dia susah tuan-tuan. Baju Melayu yang elok yang kita pakai tu kita bagi kat orang. Jangan bagi baju kita tak pakai, ataupun kita tak boleh pakai. Dia pakai 3 bulan koyak. Maksudnya apa? Kita dapat jariah, pahala takat 3 bulan tu lah. Tapi kalau kita bagi baju yang kita duduk pakai, kita pakai 2 tahun, dia pakai 2 tahun. Itu maksudnya. Bagi yang terbaik. Sebab Tuhan ambil kira tu. Tuhan bukan ambil kira hang bagi. Hang bagi yang mana. Begitulah makan dan sebagainya tuan-puan. Apa yang kita makan, yang tu kita bagi. Yang tu yang Tuhan nilai. Yang nak dapat darjat di sisi Allah tu. Kemuliaan di sisi Allah. So mudah-mudahan Tuhan merahmati kita semua tuan-tuan. Berbicara tentang hal ni. Takut tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar sampai hujung umur dia. Dia kata apa? Alangkah baiknya kalau Abu Bakar ni hanya seekor burung yang terbang di pagi hari dan balik di petang hari dengan tembolok yang penuh dan Tuhan tak tanya daripada mana rezeki ni kamu dapat. Sayyidina Umar bila tengok rumput kering, dia kata apa? Alangkah baiknya jika Umar hanya rumput kering yang dipijak dan diludahi orang. Dan Tuhan tak tanya macam mana kau hidup dan bila, macam mana engkau mati. Takut tuan-tuan, nak balik jumpa Allah ni. Itu kira dah dijamin syurga dah. Rasulullah kata, andainya aku dibenarkan memilih kekasih, nescaya akan ku pilih kekasih. Aku adalah Abu Bakar. Tapi para Nabi dilarang memilih kekasih di kalangan manusia.
Rasulullah kata, jika andainya ada Nabi selepas aku, maka Umarlah sebaik-baik Nabi. Tu kedudukan nak cerita. Itu pun tuan-tuan bimbang nak jumpa Allah. So mari tuan-tuan, Ramadan yang 3 hari ini, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah redha dan suka kepada kita. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Ramadan warzuqna lailatul qadr. Allahumma inna a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.